Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okey, untuk kuliah kali ini kita akan teruskan dengan topik 4 kita hari itu tak habis lagi. So kita sambung subtopik yang seterusnya iaitu persampaian. Okey, apa tu persampaian? Persampaian ni adalah satu proses memilih sebilangan subjek daripada sesuatu populasi untuk kita jadikan sebagai responden kajian. So dalam pendidikan, persampaian ni sangat penting sebab penggunaan yang tak sesuai boleh mengurangkan kesahihan dan kebolehpercayaan kajian awak. So selain pada faktor reka bentuk kajian dan faktor pengukuran, kualiti hasil penyelidikan awak ni bergantung juga pada persampaian kajian. Kebiasaannya masalah akan timbul kalau kita sebagai pengkaji tak buat perancangan prosedur persampaian sebelum kajian awak tu dimulakan. So perancangan persampaian ni sangat perlu dilakukan sebabnya dia memudahkan kita sebagai pengkaji untuk mengumpul data daripada sampel kajian. Lepas tu boleh mengurangkan ralat pengukuran dan juga boleh menjimatkan masa serta perbelanjaan sepanjang kita buat kajian tu. Okey. So, konsep persampaian, contohnya bilangan subjek populasi dalam sesuatu kajian mungkin boleh jadi sangat besar sehingga kan kita tak dapat tentukan dengan tepat. So, kat sini saya boleh bagi contoh macam populasi bagi penduduk negara Malaysia. Populasi bagi seluruh penduduk Malaysia kita tak boleh nak tentukan secara tepat sebabnya setiap saat kat negara kita ni dalam kat mana negara dah, setiap saat bayi dilahirkan dan ada setiap saat juga pada masa yang sama ada juga orang yang meninggal. So kita boleh nampak kat situ bila populasi kita guna bilangan subjek populasi yang sangat besar, kita tak boleh guna untuk konsep persampaian ni sebab ni sukar untuk kita nyatakan dengan tepat berapa bilangan subjek bagi populasi yang sangat-sangat besar tu. Sebab itulah jika populasi ciri-ciri subjek dalam populasi yang tak tetap macam negara, bilangan rakyat dalam negara tadi, so populasi tu boleh dianggap sebagai satu elemen yang abstrak ataupun sukar untuk diukur. So sebab itulah kita guna prosedur persampaian. So prosedur persampaian ni penting sebab dia boleh membolehkan satu sampel dipilih secara rawak untuk mewakili populasi kajian awak tu. Sebab itulah kegunaan persampaian. Ini adalah kegunaan persampaian. So sampel dipilih merupakan satu yang konkret dan dapat diukur serta dikira dengan tepat. So kalau awak pilih sampel yang benar-benar dapat mewakili populasi awak, tingkah laku subjek dalam populasi juga awak dapat kaji. Kiranya awak dapat buat kajian dengan elok lah, tak ada masalah persampaian. So secara prosedur persampaian dalam penyelidikan ni biasanya kita mulakan dengan menentukan kerangka persampaian, kemudian pemilihan sampel kajian dilakukan. Lepas buat pemilihan persampaian kajian tu barulah kita jalankan ujian statistik terhadap sampel-sampel kita pilih tadi tu. Lepas kita buat ujian statistik, nilai ujian statistik yang awak ada tadi tu, kita akan nilai ujian statistik tadi tu kan awak buat kat atas sampel kan. Lepas tu kita akan generalisasi kepada nilai populasi yang kita kenal sebagai parameter. Type point, sorry. Okay, so terdapat beberapa istilah yang dapat dikaitkan dengan persampaian. Yang pertama populasi. So populasi ni kita dah belajar sebelum ni apa tu. Keseluruhan kumpulan kita akan kaji tu. Lepas tu kerangka persampaian, maksudnya satu senarai elemen populasi yang kita akan buat dalam persampaian tu. Okey, lepas tu sampel. Sampel ni adalah elemen dalam populasi kita yang kita buat kajian tu. Lepas tu yang kita pilih sebagai buat kajian. Parameter ni adalah nilai yang berkait dengan populasi. Okey, contoh kita buat ujian statistik tadi kan. Bila kita generalisasi nilai ujian statistik tadi tu, so kita akan dapat dalam bentuk parameter. So statistik ni nilai yang berkait dengan sampel. So awak buat ujian statistik, so kita panggil sebagai statistik. So ralat persampaian ni adalah perbezaan antara nilai statistik awak ni kat sini dengan nilai parameter dalam populasi tadi tu. Okey. So persampaian bagi kajian kualitatif dan kajian kuantitatif.
Okey, untuk kajian kualitatif, bilangan sampel biasa kita guna kecil. Lepas tu dia melibatkan populasi yang ada data demografi yang sama. Lepas tu saiz sampel dia boleh guna sekecil 5 subjek. Kiranya bilangan elemen awak tu boleh ada 5 je. Boleh ada sekecil-kecil 5 macam tu. Lepas tu kalau populasi awak ada ciri-ciri variable yang berbeza, boleh ubah yang berbeza, saiz sampel awak perlu dibesarkan. Kalau untuk kuantitatif, saiz sampel yang tepat boleh ditentukan dengan menggunakan prosedur-prosedur pengiraan tertentu. Maksudnya boleh digunakan dengan menggunakan ujian statistik lah, macam ujian C, ujian T yang awak dah belajar sebelum ni, beberapa jenis ujian tu. Lepas tu pengiraan ni dilakukan berdasarkan ralat persampalan yang paling besar yang dibenarkan sebelumnya adalah 5% atau kebolehpercayaan dia P lebih kurang daripada 0.05. Okey. So, faktor-faktor yang mempengaruhi sampel. So, kita pergi secara ringkas lah yang ni, faktor-faktor dia ni. Faktor-faktor yang mempengaruhi sampel ni adalah jenis kajian. So, jenis kajian secara relatif, kajian deskriptif memerlukan bilangan subjek yang banyak, manakala kajian inferensi dia kena ada saiz sampel yang kecil. Untuk kajian kuantitatif macam kajian tinjauan, saiz sampel dia kena banyak lah. Kalau kualitatif, saiz sampel kecil pun tak apa. So, kualitatif ni contohnya kajian lapangan. Kita dah belajar kan apa jenis kajian kuantitatif dan kajian kualitatif. So, untuk jenis populasi pula, kalau populasi yang homogeneous, saiz sampel kecil cukup. Tapi kalau untuk heterogeneous, dia kena ada beberapa subsampel macam jantina, bangsa, peringkat umur, saiz sampel dan saiz sampel yang besar diperlukan. So, bezalah untuk populasi yang heterogeneous dan populasi yang homogeneous. Okey, perbelanjaan. Okey, tempoh masa kajian, kos bilangan pengkaji dan sumber ni berkait dan sumber-sumber yang awak buat semasa buat kajian ni merupakan faktor yang menentukan saiz sampel. Lepas tu skala pengukuran saiz sampel, yang saiz sampel bagi kajian menggunakan skala nominal ni kecil daripada yang menggunakan skala ordinal atau selang atau nisbah. So, beza kat situ bagi faktor yang mempengaruhi sampel awak tu. Okey, pada tahun 1975, pengkaji yang nama Bob, Gall dan Gall, dia mencadangkan saiz sampel yang besar boleh diperlukan pada situasi yang di bawah, yang diberitahu kat bawah ni. So, dia buat kajian, lepas tu dia bagi tahu yang untuk saiz sampel yang besar, kebiasaannya kita guna pada situasi yang ada kat sini. So, yang pertama apa? Terdapat banyak variable dalam satu kajian. So, mungkin ada jantina. Dalam kajian tu ada jantina, umur, ketinggian, berat. So, banyak variable pemboleh ubah yang kita guna masa kajian tu. So, yang kedua adalah perbezaan atau perhubungan yang kecil diramalkan wujud antara variable-variable tersebut. So, variable yang banyak tu ada perbezaan dan perhubungan dia. Ada relationship dia tu. Okey, lepas tu skala pengukuran awak tu skala selang atau skala nisbah. Okey, lepas tu sampel kajian dibahagi kepada beberapa subsampel. So, contoh awak dah ada sampel kajian awak ada subsampel dia. Contoh awak ambil pelajar kan. So, dalam pelajar tu ada lelaki dan perempuan. Ataupun awak ambil pelajar tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 macam tu. Dia ada subsampel dia. Lepas tu, ciri-ciri variable dalam sampel adalah pelbagai. Maksudnya heterogeneous. Minta buat, sorry. Okey, so kita akan teruskan dengan persampelan kebarangkalian. So, persampelan ni ada dua jenis, kebarangkalian dan bukan kebarangkalian. So, untuk kebarangkalian kita prosedur persampelan kebarangkalian kita buat ketika subjek sampel awak dipilih secara rawak, di mana sampel awak tu mempunyai semua ciri populasi kajian awak tadi tu. Lepas tu prosedur persampelan kebarangkalian, sebelum prosedur persampelan kebarangkalian dilakukan, kita sebagai pengkaji perlu kena pasti dulu saiz populasi dia, dan kita kena
ada senarai subjek dalam populasi kita tadi tu. Lepas tu berdasarkan senarai subjek tadi tu, pemilihan responden akan dilakukan secara kaedah persempelan secara rawak. Okey. So ni adalah jenis prosedur persempelan kebarangkalian. So yang pertama, prosedur persempelan rawak mudah. Lepas tu prosedur persempelan sistematik, prosedur persempelan rawak berlapis dan kelompok. So ada 4 ni. Kita tak pergi secara seterusnya untuk satu-satu. Kita just tahu je berapa jenis prosedur yang dia ada bagi untuk persempelan kebarangkalian. So ingat, yang pertama untuk kebarangkalian rawak mudah, sistematik, rawak berlapis dan persempelan kelompok. So ada 4 kat sini. Okay, so kita teruskan dengan persempelan bukan kebarangkalian. So kita untuk bukan kebarangkalian ni kita guna untuk pilih sampel bila setiap subjek tak mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai responden kajian. So dalam maksud yang lain, persempelan bukan kebarangkalian ni merujuk kepada prosedur persempelan di mana subjek awak tak ada peluang untuk dipilih sebagai responden kajian. So saya rasa ni ulang, mungkin saya silap, sorry. Okey, lepas tu pengkaji memilih subjek daripada populasi berdasarkan ciri-ciri tertentu. So dia ada, kiranya kita ada berapa ciri-ciri yang kita nak sebelum kita pilih subjek itu. So contoh awak nak pelajar tingkatan 5. So awak tak ambil contoh pelajar satu sekolah tu, awak nak buat kajian dalam satu sekolah. So awak dah tetapkan ciri-ciri lelaki dan pelajar tingkatan 5. So berdasarkan ciri-ciri tu awak pilih sampel subjek yang awak nak tu berdasarkan ciri lelaki dan juga tingkatan 5. Okey, tu ciri-ciri bagi persempelan bukan kebarangkalian lah. Okey, lepas tu disebabkan kita buat macam tu, subjek-subjek yang lain disebabkan kita buat macam tu, yang subjek yang tak mempunyai ciri-ciri tersebut berpeluang untuk dipilih sebagai responden. So bagi semua jenis prosedur yang bukan kebarangkalian, prosedur persempelan bukan kebarangkalian, bila satu sampel dipilih, ralat kita tak dapat dianggarkan sebab setiap subjek yang kita pilih secara rawak, kita tak pilih secara rawak dan mustahil untuk menentukan taburan persempelan yang diperlukan untuk menganggarkan ralat persempelan. Okey, maksudnya kat sini, contoh nak buat kajian. So bila nak buat kajian kat sekolah tu, lepas tu awak dah tetapkan pemboleh ubah apa yang awak nak, ciri-ciri ciri-ciri responden awak, ciri-ciri subjek awak tu. Awak nak lelaki dan tingkatan 5 lah kononnya, contoh. Tapi bila awak pilih secara rawak responden awak ni, contoh selain daripada ciri-ciri awak tadi tu, bila awak pilih secara rawak, ada kemungkinan awak punya kajian tu akan awak punya sampel-sampel awak tu akan, disebabkan awak pilih sampel awak macam tu, kemungkinan awak akan dapat ralat persempelan. So maksudnya semasa awak buat ujian nanti akan ada ralat kat situ. Okey, so kalau tak faham tanya balik yang ni. Biasanya yang ni boleh baca jelas sebenarnya. Okey, seterusnya saya nak perkenalkan jenis prosedur persempelan bukan kebarangkalian. Ni typo yang tadi kita dah tengok persempelan kebarangkalian kan, yang ni adalah bukan kebarangkalian. So awak just tengok jenis-jenis dia je, saya tak akan explain satu-satu. Okey, yang pertama persempelan secara kebetulan, yang kedua persempelan bertujuan, yang ketiga kuota, yang keempat bola salji, yang kelima dimensional, yang keenam case critical dan yang ketujuh variasi maksimum. So awak just perlu tahu nama dia sahaja, jenis-jenis dia, tak perlu tahu secara detail sangat. Okey, setakat tu sahaja untuk topik yang keempat. Kita akan teruskan dengan topik yang kelima. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.